Okay, hai kepada semua followers Impiana. Hari ini sembang Deko Impiana yang biasa je bersiaran hari Sabtu pukul 11 pagi. Nak bincangkan topik tentang plan lantai terbuka. Kita biasa dengar rumah-rumah sekarang memang banyak pemaju buat dia biar open je semua. So hari ni saya dengan Kak Syarin. Hai Kak Syarin. Hai semua penonton Piana. Okey. Hai Kak Syarin, boleh kenalkan sikit ceritakan background Kak Syarin? Okey. Nama saya Syarin binti Ghazali. Saya sekarang ni sedang bekerja sebagai pegawai kerajaan actually, bekerja dengan CIDB Malaysia. Tapi saya juga menjalankan bisnes saya sendiri di bawah nama Idea Lab Studio secara freelance. Dan saya actually graduate in architecture sebenarnya. Dan juga saya pun ada master in facility and management. Jadi insyaAllah lah saya akan bantu all the FB followers for Impiana untuk tengok apa yang kita boleh bincang hari ni tentang pelan lantai terbuka. Okay, thank you Kak Syarin sebab sudi join kita orang hari ni. Okay, no problem. Okay, kita boleh start. Mungkin ada yang tak tahu lagi apa benda plan lantai terbuka tu. Boleh Kak Syarin explain macam briefly apa benda tu plan lantai terbuka dalam rumah ni? Okay, bila kita dengar je term pelan lantai terbuka ataupun open floor plan biasanya open floor plan ni sebenarnya dah lama pun diperkenalkan. Dia actually adalah satu seni bina dari zaman mid century lagi sebenarnya. Jadi dia ni popular di negara-negara yang sebelah US lah, especially Canada sebenarnya sebab pada masa itu mereka merasakan bahawa tempat ataupun tanah untuk diorang bangunkan development terlalu terhad. Jadi disebabkan terhadnya tanah tu, design rumah mula jadi lebih narrow lah, kecil-kecil. Sama macam kita dekat Malaysia sekarang sebab kebanyakan rumah kita pun dah naik tinggi-tinggi. Dah susah nak cari rumah yang landed. Jadi bila kita dah ada masalah ni, design ataupun layout ruang terbuka ni adalah ruang yang paling orang kata akan memberi impact supaya penghuni rumah akan selalu rasa rumah tu luas. Sebab dia terbuka jadi bila dia terbuka tu maksudnya halangan-halangan daripada pintu masuk sampailah ke mungkin tingkap ataupun pintu lagi satu yang maksudnya kita pandang straight, yang kita pandang straight tu dia tidak dihalang oleh apa-apa halangan seperti dinding ataupun seperti bilik. So dia memang straight terbuka saja macam tu. Jadi itulah sebenarnya open plan. Okay, barulah kita okay, sekarang bila kita dah tahu apa itu open plan layout, kita nak menyelami pula apa kelebihan benda ni, kenapa orang buat macam ni? Okay, satu, open plan layout ni biasanya dia menggunakan ataupun dia maximize keseluruhan ruang rumah. Tu yang paling penting. Dan nombor dua, walaupun rumah tu datang dengan saiz kecil seperti studio apartment. Okay, kalau kita masuk studio apartment dia mungkin keluasan dia hanya dalam 600 square feet. Kita bila dengar 600 kita takut. Kita rasa betul. Tapi sebenarnya bila kita enter je, masuk je dalam rumah tu, sebenarnya rumah tu cukup luas saja. Dia cukup luas. Jadi apabila kita mula masukkan kita punya furnishing, perabot, yang tu yang kita kena banyak orang kata apa, kita kena mainlah sana sikit, sini sikit, kita kena design supaya rumah tu nampak. Betul. Rumah tu nampak besar lah. Jadi kelebihan open floor plan is actually untuk bagi kita satu feeling yang kita ni tak terkongkong lah sebenarnya. Dan lagi satu, bila rumah yang terbuka macam ni, kita dari segi penyelenggaraan lagi mudah sebenarnya. Betul. Jadi mungkin mencabar sikit dari segi hiasan dalaman, tapi in terms of practicality dan juga functionality, insyaAllah sangat mudah. Jadi kelebihan dia sebenarnya dia memudahkan tuan rumah lah ya? Sebenarnya. Dari segi fungsi. Fungsi, praktikal. Macam bila kita nak kemas rumah senang je sebenarnya kalau senang, betul. Betul, kita macam tengok satu ruang nampak. Betul. Tapi yang mencabarnya adalah hiasan dalaman tu sendiri. Macam mana kita nak hias supaya satu ruang tu memang dedicated untuk ruang tu. Yang tu yang paling mencabar sebenarnya. Macam mana kita
nak bahagikan daripada satu ruang ke satu ruang. Bila dia dah Betul. terbuka macam tu, kita tak tahu dah macam dia tak ada macam orang cakap sempadan. Dah Betul, tak ada sempadan antara satu ruang ke ruang lain. Jadi macam mana Kak Syarin? Kak Syarin ada tip tak? Sebenarnya nak share banyak tips ni sebenarnya hari ni Amalina kan. Okey, yang pertama sekali lah, bila kita tahu ruang tu terlalu terbuka, kadang-kadang kita pun tak rasa selesa sebab ada je ada je penghuni yang sebenarnya nak privacy. Betul, privacy. Dia nak macam ruang tu lebih cozy, lagi close. Sebagai contoh macam ruang makan. Okey, kadang-kadang ruang makan dan ruang dapur apabila terlalu terbuka, kita perempuan kan memasak semua kan. Kadang-kadang bila kita memasak ada tetamu datang, kita pun tak berapa selesa. Tetamu tengok kita kan, betul kan? Jadi pembahagian ruang-ruang ni sebenarnya kita boleh buat dengan tambah macam orang kata apa, mobile partition. Tak perlu pun naikkan dinding, tak perlu. Kita boleh tambah dengan elemen-elemen vertikal yang lebih light, lebih santai supaya rumah tetap nampak open but not that open lah. Dan kawalan-kawalan lain yang kita boleh buat adalah macam lantai dan juga ceiling memainkan peranan yang sangat penting sebenarnya. Macam mana tu Kak Syarin? Okey, macam contoh bila ruang tu terbuka besar macam tu. Contohnya kita nak bahagikan, kita nak tunjuk ruang macam ruang tamu dan juga ruang makan. Benda yang kita boleh letak adalah penggunaan permaidani sebagai tu. Okey, kita letak kapet dekat ruang tamu. Kita tahu benda tu adalah ruang tamu. Ruang tamu punya. Daripada kita masuk, mata kita akan tengok keseluruhan rumah. Jadi lantai dan juga kemasan siling mainkan peranan yang sangat penting sebenarnya. Jadi kita tak perlu pun kalau kata kita memang jenis yang suka minimal, kita suka luas kan. Jadi kita tak perlu pun tambah vertical element macam partition, kita tak perlu pun tambah tu. Jadi kita hanya perlu main dengan warna lantai ataupun macam yang tadi akak cakap tu lah, kapet-kapet supaya kita boleh bahagikan sesuatu ruang tu mengikut fungsi dia. Interesting. Sebab saya tak pernah terfikir pun yang kita boleh main dengan kapet je. Tak payah benda heavy-heavy pun. Tapi orang fikir macam teruk sangat lah, tak boleh nak bahagikan ruang dalam plan terbuka kan. Sebab nampak open sangat. Sampai tak tahu dah macam mana nak bahagikan ruang ni. Sebenarnya kita kadang-kadang kita pun ada hard budget, betul kan? Ya, betul. Jadi selalunya kalau macam contoh lah yang kita rasa sangat mencabar ialah studio apartment yang mana semua ruang adalah terbuka, termasuklah bilik pun sama. Termasuklah ruang tidur. Jadi kita boleh gunakan konsep macam foldable door yang mana benda tu boleh dibuka dan ditutup. Dibuka apabila kita nak rasa luas, ditutup semula apabila kita nak privacy masa tidur. Jadi ruang tu dan juga penggunaan perabot digalakkan untuk menggunakan perabot yang multi purpose tau. Maksudnya bukan satu kegunaan. Jadi kita boleh macam orang kata jimatkan lagi ruang supaya rumah tu tak nampak terlalu banyak perabot, tapi satu perabot boleh guna untuk 2-3 kegunaan sebagai contoh. Kena kreatif lah siapa yang nak rumah macam ni. Memang kena kreatif sikit ataupun penonton semua boleh buat research sikit. Jadi untuk open floor plan ni sebenarnya kita kena ada perancangan awal. Betul. Semua jenis rumah pun kena rancang dulu. Betul. Tapi lebih kritikal kepada rumah-rumah jenis yang macam ni lah. Sebab bila tak ada perancangan awal, macam contoh studio unit, maksudnya kita tak tahu ruang tu berapa besar sebenarnya. Kita memang akak faham macam penonton kadang-kadang dia rasa bila dia tengok and then dia pergi kedai perabot, dia macam agak-agak je, rasanya muat ni perabot ni. Tapi hakikatnya bila ke rumah, perabot tu terlalu besar ataupun perabot tu terlalu kecil. Jadi dinasihatkan untuk ada measurement. Mesti selalu kena ambil ukuran. Ukuran ruang rumah sekarang bila dia dah open floor, kebanyakannya 4 segi je ataupun rectangle je, memanjang je kan macam tu. Sebab memanjang kan. Betul. Jadi senang je nak ambil ukuran sebenarnya. Dia tak ada edges kan, jadi senang nak ambil ukuran. Jadi digalakkan semua untuk ambil ukuran terlebih dahulu. Kemudian barulah memilih perabot mengikut ukuran yang bersesuaian. Jadi supaya kita tak beli perabot terlalu banyak ataupun perabot terlalu besar. Semuanya kena membazir pula.
Betul. Jadi kita pun Sayang. kena ada macam Perancangan. macam perancangan dan juga kena ada visual creativity sikit untuk macam berfikir sama ada ruang tu contohnya ruang dapur biasanya lah kalau open floor ni dia combine 3 ruang utama, Betul. dapur, ruang makan dan juga ruang tamu. Jadi kita dah kena set ruang tamu kita nak berapa besar, ruang makan kita nak berapa besar, adakah kita nak combine terus ruang makan dan ruang tamu dan kita nak asingkan dapur sebagai contoh, ataupun kita nak satukan ruang makan dan ruang dapur dan asingkan ruang tamu. Jadi perancangan ni yang sangat-sangat mustahak sebenarnya. Betul. Selalunya saya tengok rumah yang dengan plan terbuka ni dia memanjang macam tu. Daripada ruang tamu nampak ke dapur, dapur nampak ke ruang tamu. Betul. Kan? Lepas tu selalunya orang daripada ruang makan dengan ruang tamu tu diorang pasang partition. Betul. Kan? Untuk bahagikan ruang. Tapi antara ruang makan dengan ruang dapur tu dia macam keliru sikit lah. Dia bergantung. Kadang-kadang orang letak island kan. Betul. Tapi island agak makan ruang kat sini. Betul. Kalau untuk ruang macam kondominium atau apartmen, kadang-kala macam kita gunakan konsep island ni, kita convert dia jadi macam bar table. Maksudnya bar table tu juga digunakan sebagai dining table. Jadi ruang tu ruang tu akan lebih besar sebab kita tak perlu ada satu orang kata apa ruang khas untuk letak dining table. Kita hanya anjakkan sikit ruang dapur tu ke keluar sikit untuk letakkan kita punya island lah. Yang mana island tu juga island tu juga bertindak sebagai dining table. Actually macam-macam kita boleh buat Amalina kalau kita cukup research ataupun kalau kata penonton tak macam takut-takut, try to actually talk to designers to help. Yang tu paling penting sebenarnya. Betul. Kita memang nak tekankan kita sebenarnya kalau ada rumah jangan takut nak approach designer. Betul. Diorang boleh tolong banyak sangat. Boleh jimat juga even. Sebenarnya lah. Sebab bila designer ni dia buat plan, normally dia akan come out dengan 3D so that the penghuni boleh tengok dulu, ambil feel dulu sama ada betul tak benda ni kena tak dengan konsep dia ataupun sesuai tak, you boleh dapat rasa benda tu privacy ke tak, cukup privacy ataupun tidak, ataupun you rasa tak cukup ruang. In terms of macam open plan ni biasanya storage lah. Storage tu sangat important. Betul kan? Sangat penting, especially yang dah berkeluarga. Apabila ruang terbuka ni memang banyak benda yang kita nak simpan, benda-benda macam contoh yang kita guna hari-hari, kita nak charge phone lah. All those benda tu kalau kita tersalah pilih perabot, tersalah peletakkan perabot even, kita akan ada masalah dan rumah tu akan nampak sempit. Kita pun tak rasa happy nak balik rumah. Dan lagi satu Amalina, yang paling penting untuk open konsep ni adalah pemilihan warna sebenarnya. Jadi bila biasanya kalau ruang tu tidak terlalu besar, sebagai contoh 600 square feet hingga 1000 square feet, kita galakkan penggunaan warna-warna yang monokromatik. Monokromatik ni maksudnya warna-warna yang dalam roda yang sama. Sebagai contoh hitam, putih, kelabu. Jadi jangan keluar daripada roda warna ni supaya rumah ni nampak lebih elegan dan lebih mewah. Tapi tak salah sekiranya memilih satu ruang untuk dijadikan focal point. Maksudnya focal point ni kita boleh buat macam macam satu dinding kita buat feature wall ataupun satu dinding tu kita walaupun dia bertindak sebagai feature wall, dia kita boleh letak macam frame-frame gambar yang monokrom juga, ataupun kalau kita nak buat feature wall kita boleh gunakan warna-warna yang macam kita nak pilih satu warna yang lebih kontra tapi hanya di dinding tu saja, dan kita boleh repeat dengan penggunaan sarung-sarung bantal. Kita boleh repeat kalau tu supaya dia nampak lebih harmoni. Mungkin sekejap lagi saya akan tunjukkan contoh-contoh ruangan layout ni lah. Okey.
Macam Kak Syarin cakap tadi, yang feature wall tu macam kita fokus dekat satu tempat saja dan jangan berlebihan lah. Kalau Betul, dah satu start buat saja. kalau dah start buat nanti lebih-lebih pula jadi macam marble dalam rumah kita. Betul. So And kena apa, tegas sikit dalam pemilihan warna perabot. Ya, betul. Tak boleh ikut perasaan sangat lah. Sebab kadang-kadang orang takut dengan, macam ada orang rasa selamat bila menggunakan warna monokrom dan ada orang rasa bosannya kan. Ya, ada orang rasa macam boring lah, tak ada colour. Warna walaupun di dalam hitam putih kelabu lah sebagai contoh kelabu pun kita ada banyak range of kelabu sebenarnya. Even hitam pun kita ada banyak jenis hitam. Dan apabila warna-warna ni di-apply pada permukaan yang berbeza, impact dia pun jadi berbeza sebenarnya. Jadi jangan takut untuk gunakan warna-warna macam ni. Kalau kata kita memang buat research, kita dah tahu warna ni boleh jadi macam ni, kita boleh jadikan benda tu inspirasi lah sebenarnya. Bila kita punya shopping, kita tahu sarung bantal kalau hitam putih ni efek dia akan lain dengan dinding yang hitam putih sebenarnya lah. Jadi dia akan nampak 3D effect tu juga. Malah bila kita susun warna tu dengan baik, ruang tu akan lebih mahal tau, lebih mewah. Rumah kita akan lebih, orang kata, kemas dan lebih luas, dan yang paling penting dia lebih sistematik lah kita nampak. Kita tahu yang tuan rumah ni memang buat perancangan awal untuk menghias rumah. Mestilah semua orang nak rumah yang cantik dan selesa. Siapa yang tak nak kan rumah macam tu. So, jangan lupa nasihat Kak Syari, tak boleh keterlaluan. Kalau rumah kita antara 600 ke 1000 square feet ya. Betul. Dengan plan terbuka. Ada lagi satu macam tips yang mungkin boleh dikongsi. Perancangan untuk kadang-kala bila pemaju, bila kita beli rumah kan, pemaju dah macam siap-siapkan, plug TV dekat sebelah sini. Ada kan Amalina pernah tengok kan? Betul. Jadi kadang-kadang benda tu juga menghadkan kita punya kreativiti sebenarnya. Sebab kita tahu ruang TV ni kena kat sebelah sini lah. Tapi sebenarnya kalau nak ikutkan, kita lagi selesa ruang TV tu kat tempat lain. Sebagai contoh Jadi untuk penghuni, kalau dia rasa ada ruang yang lebih bersesuaian daripada apa yang pemaju dah propose, sebenarnya kita boleh juga buat, tapi make sure kita rancang betul-betul. Sebab dengan perancangan yang betul, maksudnya kita memang dah fikir, kalau letak TV dekat sebelah sini, ataupun saya nak naikkan partition sementara kat sebelah sini, rumah saya akan lebih privacy. Sebenarnya tak salah Malina, malah digalakkan sebab kadang-kala kita ni lebih kreatif daripada pemaju. Betul. Sebenarnya. Pemaju, dia buat ikut yang tu je lah. Betul. Jadi bila pemaju buat plan, kadang-kala dia memang biarkan konsep rumah tu terbuka. Tapi ada juga senario yang mana akak tengok, ada je penghuni yang berjaya actually convert ruang. Maksudnya daripada ruang, memang kena kreatif lah macam tu. Betul, daripada ruang yang terbuka tu terus jadi ruang yang lebih, orang kata apa, lebih cozy. Maksudnya nampak macam rumah yang ada banyak ruang-ruang lain lah sebenarnya. Best lah kalau macam tu sebab sebenarnya ruang tu, lantai terbuka ni dia bagi kita lebih ruang untuk berkreativiti tau. Betul. Kita boleh, kalau kita ada konsep, kita dah tahu macam mana kita nak buat rumah kita lagi seronok sebenarnya. Betul. Betul Amalina. Okay Kak Syari, next kita nak cakap pasal macam Kak Syari cakap mula-mula tadi kan, permainan lantai dan ceiling. Boleh ke kalau saya cakap leveling lantai dan leveling ceiling untuk bahagikan ruang? Boleh. So itu terlalu berat. Okey, dia bergantung kepada saiz rumah tu sendiri. Kalau kata ada juga rumah banglo yang nak open concept. Maksudnya kalau kata ruang tu memang cukup besar, bolehlah macam kita buat leveling. Kalau kata rumah tu terlalu kecil macam studio ataupun macam kondominium kita yang biasalah macam 800 hingga 1000 square feet ni,
saya rasa tidak berapa kita galakkan lah, sebab dia akan sempitkan lagi ruang visual kita sebenarnya. Macam contoh ada orang suka rendahkan ceiling letak plaster ceiling. Biasanya rumah especially yang high rise lah biasanya dia datang dengan floor slab. Jadi untuk kita letak kemasan lampu ataupun kipas, kita sebenarnya memang kena, orang kata apa, kalau you tak nak expose, you memang nak letak satu layer of plaster ceiling lah. Dan plaster ceiling yang kita nak letak ni better rata. Dan penggunaan cornice pun kalau boleh try elakkan. Sebab semua benda yang ada di lantai dan juga di ceiling yang bagi efek 3D ni sebenarnya akan makan visual kita sikit. Okey, faham. Jadi biar dia clean cut lah orang kata. Bila dia clean cut, dia minimal, ruang tu akan lebih nampak luas. Dan lagi satu, kalau ruang tu cukup besar, try untuk tak susun perabot di macam bersebelah dinding. Sebab ramai je kalau kata dia ada rumah yang besar tapi dia still tolak sofa dia ke dinding. Semua ke dinding. Pernah tengok kan Malina kan? Sebenarnya kelebihan untuk actually tak lean apa-apa furniture di dinding adalah bila you masuk, rumah you nampak luas terus. You tak boleh define orang kata apa, edges di kawasan dinding tu lah sebenarnya. Okay. Kalau kalau kita tak tolak ke dinding, maksudnya kita letakkan tengah-tengah. Macam mana tu? Janganlah ke tengah sangat. Maksudnya dia senang tau. Macam kita tengok ada ruang sikit. Ada ruang sikit je mungkin dalam, dia bergantung sebab kalau saya nak bagi tahu pun berapa banyak nak kena letak ruang tu, saya pun kena tengok berapa besar ruang tu sebenarnya. Tapi ada je case yang memang macam studio unit, ruang tu memang betul-betul terhad. You tak boleh pun nak adakan ruang di belakang sofa sebagai contoh jadi untuk case yang macam tu boleh je nak rapat ke dinding, tapi sekiranya ada lebihan ruang, kurangkan pembelian perabot tapi try susun perabot lebih ke depan lah masuk tu. Jadi rumah tu akan nampak lebih luas lah sebenarnya. Okay. Interesting to know sebab memang kita tengok kalau rumah mak bapak kita pun semua kalau boleh semua tolak ke dinding. Sofa, 3 seater, 1 seater, 2 seater semua ke dinding. Betul. So tengah-tengah kalau lapang pula. Kadang-kadang macam kita nak beli sofa lah contoh settee kan. Zaman tak tahu lah, zaman akak dulu dia jual dalam 3 to 1. Betul kan? Betul. Jadi untuk design rumah sekarang ni kita sebenarnya lebih digalakkan untuk beli pieces lah asing-asing. Lebih menarik dan try untuk cari furniture yang orang kata ada rounded edges supaya rumah tu nampak lagi soft sebenarnya. Okay. Jangan ambil yang terlalu bersegi, terhadkan barang-barang bersegi. Macam kita nak tunjuk yang rumah ni lembut sikit melalui penggunaan sofa. Sofa kan sebab dia fabric kan, jadi kita tahu okey penggunaan sofa ni try untuk ambil yang orang kata curvy sikit tapi janganlah terlalu curvy. Kadang-kadang bulat-bulat terlalu besar kan. Jadi kenalah bersesuaian dengan saiz ruang yang kita nak letak tu, dan tak perlu pun banyak-banyak sampai 3, 2, 1, tak perlu sebenarnya. Sebab kalau untuk orang duduk sebagai contoh, kalau macam open concept ni normally orang akan go for L-shape sofa. Betul, saya pun nak cakap pasal L-shape sofa. Tapi L-shape sofa ni pun dia ada keburukan dia juga. Sebab di kawasan L-shape sofa kadang-kadang besar. Tapi yang boleh duduk sebenarnya 2-3 orang je. Betul. Dia nampak besar tapi dia boleh bulky kan. Betul. Jadi kadang-kadang penggunaan 2-seater dan juga macam armchair 2 dah boleh duduk 4 orang. Jadi kita kena tengok fungsi yang macam mana. Siapa yang nak duduk dekat rumah tu untuk apa tujuan dia, kalau nak tengok TV ke, nak santai ke. Jadi kita kena tengok fungsi ruang tu macam mana, barulah kita determine sofa yang jenis macam mana yang sesuai. Kadang-kala kalau dari segi ruang lah, saiz tu sendiri sebenarnya L shape tu juga boleh diganti dengan 2 seater dan juga 1+1 sebenarnya.
Tapi Okay. bukan pelakuan yang macam wheelchair. Dia setakat armchair yang kecil-kecil je. Supaya rumah tu nampak luas dan tak nampak sempit lah. Tapi kita banyak elemen-elemen furniture yang boleh naikkan seri ruang tu. Betul, sebenarnya benda-benda yang kecil-kecil itulah yang boleh naikkan seri ruang, yang lagi bagi ruang tu karakter. Betul. Lagipun setiap orang dia punya cara penggunaan ruang mestilah lain-lain. So dia depends on owner tu jugalah kan. Betul. Okay, lagi kita nak sembang apa lagi? Ruang dapur, dining, living room kita dah sentuh. Macam bedroom macam leveling tadi kan. Kalau macam studio apartment, dia nak buat built-in katil, dia built-in macam naik sikit, so bawah dia ada storage. Is that a clever idea or Kak Syarin tak sejas juga? Sebenarnya macam tadi pun akak ada mention, storage untuk ruang macam studio memang sangat penting. Jadi tak kisah sebenarnya. Kalau dia nak letak storage di bawah katil dengan proper design, normally memang tidak, macam contohlah kalau dekat Malaysia ni susah nak dapat. Tapi yang most practical ada dekat IKEA ke sebagai contoh lah okay. Jadi storage bawah katil, kalau jika katil tu tidak terlalu tinggi, tak ada masalah maknanya. Cuma ada certain katil kadang-kadang bed frame tu size dia modular, standard. Okay. Cuma kita ni nak sedap tidur pula pergi beli tilam tebal-tebal. Betul kan? Jadi kadang-kala bila kita ada storage di bahagian bawah, kita kena consider saiz tilam kita. Supaya ruang tu tak nampak, macam ruang antara tinggi katil tu dan ke ceiling cukup luas. Kita nampak daripada jauh still luas. Ataupun kena proportion lah sebenarnya kan. Betul, kena proportion. Kadang-kadang ada orang memilih headboard sekarang kan dah jual headboard asing kan, badan katil asing. Jadi pembelian headboard sebagai contoh, janganlah beli headboard yang terlalu tinggi. Kan, dia kena tengok 3 elemen ni sekali. Tilam, badan katil tu sendiri dan juga kepala katil. Kalau dia tak datang dalam set lah. Dan kebiasaannya katil yang ada storage dekat bahagian bawah biasanya datang dalam pieces macam ni, berasnya. Jadi untuk rumah seperti studio ni memang storage sangat penting. Sebab dia tak boleh nak buat built-in banyak-banyak. Dia tak boleh nak buat built-in banyak-banyak. Tapi dengan proper design, dia akan dapat satu, sebab bila kita tahu kan orang ni duduk studio mungkin dia baru kahwin, 2 orang je duduk. Jadi sebenarnya kalau dengan proper design, betul. Untuk dalam proper design kita boleh pastikan 2 orang ni akan cukuplah ruang tempat letak baju dia. Sometimes kita nak letak luggage kita. Jadi ruangan ceiling, sebagai contoh yang macam tadi kata, ada yang pakai folding door kan untuk tutup kawasan bilik supaya lebih privacy. Dan sebenarnya folding door tu pun tak perlulah daripada lantai ke ceiling. Dan sebenarnya di bahagian atas tu kita boleh letak storage lagi. Yang mana apabila kita duduk dekat ruang tamu dalam studio unit tu, kita tak nampak pun itu adalah storage. Kita hanya nampak dia sebagai macam mungkin beam. Kita nampak dia macam beam saja daripada belah depan. Tapi bila kita masuk ke kawasan bilik, dia sebenarnya adalah functional storage. Macam itulah. So yang ni, kalau kata kita memang ada kepakaran tu, kita memang boleh plan sendiri. Tapi kalau tak ada kepakaran tu, digalakkanlah pergi jumpa kawan-kawan yang mungkin designer ke, ataupun kalau ada bajet lebih sikit, hirelah designer. InsyaAllah rumah tu akan jadi lebih functional dan lebih cantik. Rumah ni sebenarnya orang kata pelaburan masa panjang. So apa salahnya spend betul-betul untuk kita juga, bukan untuk orang lain. Betul. Banyak dah Kak Syarin bagi kita tips untuk plan terbuka ni. Sebenarnya nak share memang banyak Malina, sebab yelah kita pun dah duduk dalam industri ni dah lebih daripada 10 tahun. Jadi nak share 10 tahun punya experience memang susah. Tapi apa yang saya share hari ni memang basic lah. Sangat basic. Memang orang kata semua penghuni boleh try to implement. Yang paling penting buat perancangan awal. Jangan terus beli perabot, jangan. Ukur dulu ruang yang ada, pergi ke kedai perabot, ukur lagi perabot tu, balik fikir dulu.
Ya, ada orang kat Syahrini tak dapat kunci lagi dah beli perabot dulu. Betul. Sebenarnya tindakan tu tengok nasib. Ada orang memang ada good visual. Kadang-kadang dia boleh tengok, dia dah ingat, dia memory dia bagus. So bila memory dia bagus, dia ada good visual, dia mungkin dah boleh tahu, oh boleh fit in nicely. Tapi kebanyakannya lah tak ada kebolehan ni. Jadi bila tak ada, kita ambil masa sikit. Jangan ambil risiko lah. Jangan ambil risiko. Jangan takut perabot tu kalau habis kat tempat ni, dia tempat lain lagi. So jangan takut. Mana tahu kita akan jumpa yang lagi baik daripada apa yang kita hasrat nak beli awal-awal tu kan. Jadi jangan takut. Sebab selalunya orang takut because orang takut sale habis. Kan betul Betul. Orang takut harga diskaun ni. Betul. Jadi sebenarnya bila kita terlalu kejar benda-benda yang kita takut ni, nanti konsep yang kita try nak capai tu gagal lah. Sebab kita terlalu banyak limitation sebenarnya. Jadi kalau macam kita pun as designer, kita take time untuk actually plan dan beli perabot sebenarnya. Jadi kita kena jalan-jalan dulu. So kena rajin lah jalan-jalan, pusing-pusing. And then rajin-rajin lah tengok YouTube, tengok Pinterest untuk dapatkan idea yang fresh. Macam mana nak design house. Sebenarnya zaman-zaman sekarang ni, bukan nak kata apalah, zaman-zaman sekarang ni kita dah orang kata terdedah kepada media sosial. Jadi lagi senang kita nak dapat info, nak dapat idea untuk hias rumah sebenarnya. Semua di hujung jari. Betul. Okay, mungkin akak boleh share sikit gambar-gambar yang apa orang kata untuk yang open house design supaya penonton lebih faham lah. Sekejap Boleh. Kak Syahrini dah 10 tahun, lebih 10 tahun dalam industri ni. Saya memang duduk dalam industri pembinaan. Cumanya saya buat designing ni memang on off lah sebenarnya. Yelah sebab akak ada full time job juga kan. Ada full time job. Tapi kalau nak ikutkan tu memang rasa nak go full time lah in design. Itulah sayang pula kan. So tak dengan ni kan. So macam untuk akak ada mungkin kelebihan sikit lah sebab akak pun juga design bangunan kan. Jadi bila kita design bangunan, untuk kita design ruang, sebenarnya kita lebih mudah faham lah fungsi ruang tu lah sebenarnya Okay, sekejap tengah buka. Jadi macam yang tadi akak cakap macam pemilihan warna, pemilihan perabot, mungkin boleh tengok sebagai contoh yang ni. Macam tadi kan Amalina tanya penggunaan island, macam dalam gambar ni kalau you tengok dia tak gunakan island tapi dia buat dia jadi bus tu. Tengok dia bahagikan dapur dia. Betul kan? Jadi macam yang akak kata jangan pilih terlalu edgy punya furniture. Ni penggunaan perabot-perabot yang tidak terlalu empat segi. Dia melembutkan kawasan rumah tu. Dan juga pemilihan lampu gantung juga memainkan peranan untuk nampakkan ruang tu lebih orang kata lebih menarik, lebih cozy. Dan also pemilihan warna Kak Syahrini cakap monochromatic. Tapi dalam gambar ni jadi macam pop of green, pop of yang tu yang orange. tadi yang focal point. Pilih satu ruang, macam contoh yang Amalina tengok yang di sebelah kanan sekali tu kan. Penggunaan warna kitchen cabinet, wall cabinet dia tu, dia gunakan warna, sebenarnya dia dalam warna roda yang sama. Kalau you tengok lah sebenarnya macam penggunaan bantal dia yang menggunakan warna kuning, lepas tu dia punya wall cabinet tu warna jingga, sebenarnya dia adalah satu roda warna yang sama. Dan juga penggunaan dinding dia yang lebih kepada brown actually, grey brown. Dan macam mana dia naikkan seri ruang tu adalah dia main dengan partition yang tidak keterlaluan. Ada sikit saja dekat the other side, just nak bahagikan ruang tamu dengan ruang makan dan dapur dia. Dan juga dia tambah sedikit elemen untuk dia punya ceiling kan. Dia pakai wood paneling tu. Jadi kita totally bila kita masuk kita tahu that is for ruang dapur and also ruang makan. Yang sebelah sini macam ni cara dia membahagikan ruang. Jadi sebenarnya adalah penting juga untuk actually kita bahagikan sesuatu ruang tu supaya kita nampak fungsi dia. Tapi betul. Dalam masa yang sama rumah tu tetap nampak luas.
Jadi kita tak perlu pun macam full partition ataupun kita naikkan dinding, kita tak perlu pun buat begitu. Walaupun partition tu orang kata macam jarak-jarak, you memang boleh see through daripada hujung sana ke sini, tapi still ada halangan mata lah. Masa walaupun sedikit. Cukup untuk kita bagi tahu kegunaan ruang-ruang tersebut lah. Betul. Ni contoh monochromatic colour, tak terlalu banyak warna, rumah akan nampak lebih luas. Tak nampak boring pun, still cantik. Betul. Yang ni pun sama, dia menggunakan hanya 2-3 warna saja untuk itu pun dekat perabot, bukan dekat kemasan-kemasan besar seperti dinding dan ceiling. Dinding dan ceiling dia tetap kekalkan warna-warna yang earth. Kan? Jadi macam yang sebelah kiri ni dia gunakan paneling kayu daripada dinding ke lantai. Just untuk bagi tahu daripada ruang tamu you dah masuk ke ruang lain. Yes. Jadi rumah akan nampak lebih menarik. Secara tak sedar dia dah bahagikan ruang tu. Betul Amalina. Jadi kalau Amalina perasan gambar tadi dengan gambar yang ni semua menggunakan orang kata elemen lantai dan juga elemen ceiling dengan banyak sebenarnya. Yang ceiling tu dia buat dengan orang kata tambah jenis material yang berbeza dan juga penggunaan lampu-lampu gantung. So aksesori pun boleh mainkan peranan sebenarnya. Betul. Cukup setakat aksesori, tak perlu banyak-banyak pun. Rumah tetap nampak luas. Betul. Kan jadi macam penggunaan kapet, kalau Amalina tengok dia tak letak kapet banyak-banyak, dia letak satu area je, which is the main focal area lah. Dan selalunya kita letak memang dekat ruang tamu. Dan saiz kapet tu pun janganlah takut sangat. Macam ada orang takut kapet terlalu besar. Sebenarnya kalau kita sebelah kanan ni kapet dia besar sangat sebenarnya untuk ruang tu. Tapi disebabkan ruang makan itu kecil sebenarnya, dia nampakkan luas dengan letak all the vertical plane kayu tu. So rumah ni macam orang kata nampak besar lah. Betul. Dia tak nampak pun ruang makan tu sempit, tak nampak pun ruang tamu tu terlalu besar daripada ruang makan. Still nampak open. Just nice. Betul. And then ada lagi satu ni, this is total monochromatic. Nampak tak macam mana dia penggunaan warna dia, macam dinding, satu dinding yang dia pilih untuk jadi focal point, yang lain seperti. So tak suram pun rumah ni sebenarnya. Betul. Malah menarik kan? Sangat menarik actually. Kita juga menggunakan warna lain seperti brown untuk fabric. Tapi tak banyak. And this house dia pula disebabkan dia punya ruang makan dia agak besar lah, sebab boleh letak meja bulat untuk 4 orang duduk. Dia pula boleh letak kapet di kawasan makan. Yes. Jadi dia pilih salah satu saja. Dia tak boleh macam nak letak kapet kat ruang makan, lepas tu nak letak kapet. Tamu pun nak letak. Dia nampak terlalu sarat. Jadi pilih salah satu saja. Macam contoh gambar di sebelah kiri, dia tak letak kapet pun. Bila you tak letak kapet, you tak macam secara visual, you sebenarnya susah nak tengok ruang apa untuk apa. Betul kan Amalina kan? Betul. Tapi lepas yang you tengok yang sebelah kanan, bila dia letak je kapet, dah nampak terus secara visual. Betul kan? Boleh nampak kan beza dia ni? Betul, dia lebih apa orang cakap, prominent lah pembahagian ruang tu. Betul. Jadi yang ni yang terakhir. Okey, yang ni pun first colour juga. Jadi kita boleh tengok macam mana dia susun ruang dia. Rumah ni semua yang akak tunjuk ni semua kecil-kecil je. Ini mungkin 800 square feet hingga 900 square feet saja. Jadi penggunaan warna yang tak terlalu orang kata bright, kan? Yang memang orang kata warna-warna selamat lah. Earth colour, monochromatic colour. Sebenarnya ruang rumah tu akan nampak lebih mewah, lebih cozy sebenarnya. Dia akan wujudkan apa orang kata sentimen yang macam bila you duduk dekat ruang tamu, you terasa yang macam you duduk kat ruang tamu. Dengan apa orang kata tak payah melihat pun yang kawasan-kawasan lain. Orang balik rumah kan nak rehat-rehat, nak selesa. Kalau ada banyak sangat colours, nanti kita punya fikiran pun tak terteram. Betul. Kadang-kadang kalau kita macam bajet kita tak berapa besar, kita memang tak boleh nak buat orang kata partition dan sebagainya. Kita juga boleh bahagikan ruang-ruang tu dengan penggunaan plants, artificial plants ataupun tumbuhan betul lah. Macam yang contoh dalam gambar yang kat tengah-tengah ni kan.
dia gunakan cactus kan untuk besar actually cactus. jadikan sempadan pun boleh, tak jadi masalah. Sebab Sebenarnya elemen-elemen tumbuhan hijau ni memang lagi senang nampakkan nak rumah tu lagi naikkan. fresh. Kan. Jadi bila you guna monochromatic colour and then you masukkan pula elemen-elemen hijau, rumah you memang akan automatically nampak segar. Jadi kalau kata kita ni, orang kata apa, memanglah artificial plant tak secantik plant semula jadi. Betul kan? Tapi ada je sekarang dekat pasaran yang kita boleh dapat. Yang almost similar tu yang semula jadi. Maintain pun senang. Maintenance pun senang, betul. Betul, janganlah terlalu macam terlalu artificial. Nanti tak cantik pula kan, macam nampak plastik sangat pun macam plastik sangat kan, kita pun tak nak macam tu. Kita nak dia go as natural as possible. Tak perlu ambil yang ada bunga-bunga, tak perlu pun. Kita can go for yang apa, cactus alike ataupun yang macam pokok getah tu kan. Sekarang semua kan yang viral tu semua, all those lidah buaya semua tu kan, we can use that as actually jadikan benda tu sebagai partition. So I think dah banyak dah share ni. Banyak sangat Syari. Kita sangat-sangat berterima kasih kat Kak Syari sebab sudi join kita untuk live hari ni. Banyak Kak Syari dah share. Dengan pengalaman Kak Syari, kita saya rasa memang tips-tips tadi memang berguna lah. Memang boleh apply. Okay, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, last question saya nak tanya Kak Syari. Okay. Kalau kita di rumah, benda first yang kita kena beli apa benda Kak Syari? Benda first tu, benda tu maksud Amalina yang macam mana? Perabot lah. Okay, perabot Perabot yang akan menentukan mood untuk keseluruhan rumah tu. Sebenarnya benda pertama yang kita perlu beli adalah benda yang paling besar. Yang paling besar yang ada di ruang tu. Sebagai contoh, kalau you nak beli, okay contohlah kalau you nak hias ruang tamu, benda yang paling besar adalah sofa. So yang tu you beli dulu. Pastikan sofa tu sampai rumah dulu, baru beli barang lain. Okay, ataupun untuk ruang makan, beli dining table dulu. Okay, pastikan dining table tu datang rumah dulu, sampai rumah baru beli barang-barang lain. Sebab kadang-kadang ada yang letak macam orang kata even seater untuk dining table. Contoh kalau table tu cukup untuk 4 orang, tapi kalau kita kreatif, kita boleh duduk 6 orang sebagai contoh. Ataupun ada table yang memang untuk 8 orang, kalau kita nak nampak luas, kita boleh buat untuk 6. That's why beli meja, letak dulu and then try to imagine saiz kerusi berapa banyak yang bersesuaian sebenarnya. Sama dengan sofa tadi. Biarkan sofa tu datang dulu, baru you boleh imagine. Macam contoh kalau you beli L shape, tiba-tiba you rasa ruang banyak lagi ni. L shape tu tak cukup memenuhkan ruang tamu you. So apa lagi elemen yang you nak tambah? Mungkin you nak tambah 1 wing chair, boleh. Ataupun you nak tambah 2 armchair. That's why benda besar kena datang dulu. Okay. Termasuklah kabinet TV. Sebagai contohlah, kalau normally open space kita tak galakkan untuk buat built-in cabinet TV. Normally movable lebih baik. Supaya bila kita nak ubah layout, kita boleh ubah anytime. Taklah boring kan, takkan 10 tahun macam tu je kan. Jadi boleh main dengan susun atur ruang tu. Jadi 2 benda lah penting, sofa and also cabinet TV sebenarnya. Inilah 2 benda yang paling besar sebenarnya dekat dalam sesebuah rumah. And then bila dah beli benda ni, barulah fikir coffee table jenis apa yang sesuai. Jangan beli serentak. Itu memang tips. Biasanya kita orang kata pergi kedai perabot kita teruja tau. Kita nak mesti tepat. Ada orang jenis macam tak boleh sabar kan. Dia nak tengok macam mana ni kalau datang serentak ni. Tapi sebenarnya eloklah datang satu-satu item tu supaya kita, orang kata apa, walaupun kita dah plan ahead, sometimes benda yang kita imagine even dekat sendiri. Macam Akak sebagai designer, Akak pun takkan beli secara serentak. Kita akan pastikan benda tu masuk satu dan kadang-kadang bila kita rancang tu tak semestinya kita ikut pun. Betul. Bila kita shopping tu kita tengok
kalau letak ni lagi bagus. Dia lebih baik macam tu. So actually tak salah pun kalau kita nak ambil masa untuk hias rumah kita. Yang paling penting objektif dia, kita nak satu kehidupan yang sangat selesa, rumah kita cantik, and then kita senang nak maintain. Kan? Betul kan? Yang tu paling penting. Cantik, selesa, senang nak maintain. Practical untuk gaya hidup selamat kita. Kan? Betul kan? Betul, selamat. Okay Kak Syarin, dah nak sejam kita borak. Oh ya tu, tak sedap pun. Alright. Okay, thank you so much Kak Syarin sebab sudi join kita datang pula. Okay, sudi join hari ni. Jadi untuk penonton Impiana semua, jangan lupa dapatkan majalah terbaru Impiana yang akan berada di pasaran. Okay Kak Syarin. Alright, thank you. Bye.